Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan presentkan tahap keberkesanan komunikasi terhadap sektor pendidikan semasa wabak COVID-19 di Sarawak, Malaysia. Nama saya Siti Hawa binti Ismawi. Saya dari Politeknik Kuching Sarawak. Dan ini saya akan menerangkan presentkan tahap keberkesanan komunikasi terhadap sektor pendidikan semasa wabak COVID-19 di Sarawak, Malaysia. Untuk pengenalan, Malaysia telah diiktiraf sebagai sebuah negara membangun yang paling pesat selain menjadi pemain ekonomi paling kompetitif dalam kalangan negara membangun di Asia berdasarkan fakta terkandung dalam laporan kompetitif global. Kita sedia maklum, memang Malaysia adalah salah sebuah negara yang paling kompetitif di dalam kalangan membangun di Asia berdasarkan fakta terkandung dalam laporan kompetitif global. Aspek utama kajian saya, tujuan penulisan ini dibuat adalah untuk melihat sejauh mana tahap keberkesanan komunikasi di dalam sektor pendidikan semasa menghadapi pandemik dan tahap kesiapsiagaan sektor pendidikan di negara kita bagi menjalankan pembelajaran di atas talian, terutama sekali di Sarawak. Sebab masalah yang berlaku di Sarawak adalah sebuah negeri yang besar, terbesar di Malaysia, dan bentuk muka buminya adalah bergunung ganang, dan kebanyakan yang berlaku di sini kawasan pedalaman tidak boleh menerima coverage penerimaan receiving transmission dengan baik. Keluasan serta kedudukan geografi Sarawak yang luas serta jauh antara sesuatu kawasan telah memberi pelbagai cabaran kepada warga pendidik serta pelajar di Bumi Kenyalak. Sarawak menjadi negeri yang terbesar dengan mempunyai 11 bahagian serta meliputi 37.5% daripada seluruh Malaysia. Nyata masalah kajian mengenal pasti sama ada Sarawak bersedia dalam mengatasi masalah komunikasi semasa menghadapi COVID-19, terutamanya dalam Institut Pengajian Tinggi Awam yang terdapat di sekitar Sarawak. Mengenal pasti sama ada Sarawak bersedia dalam mengatasi masalah komunikasi dalam menyampaikan maklumat pembelajaran dan pengajaran dalam sektor pendidikan yang merangkumi sekolah rendah dan sekolah menengah di luar bahagian Kuching semasa pandemik COVID-19. Tahap pembangunan jalan raya mempengaruhi tahap keberkesanan komunikasi dalam bidang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta kawasan pedalaman di Sarawak. Sebab kebanyakan masalah yang berlaku di Sarawak adalah ianya banyak dihalang oleh sungai-sungai, muka bumi, gunung ganang dan sebagainya, dan semestinya itu adalah cabaran untuk kita membuat pengajaran online. Daripada responden kajian saya yang dipilih, kita ambil 20 pelajar tingkatan 3 dan 5 guru SMK Semanggang, iaitu kawasan yang di luar bandar. Kemudian 35 orang pelajar semester 3 Jabatan Petrokimia dan 5 pensyarah Politeknik Kuching Sarawak yang kita berada di Kuching ini. Dan faktor yang mempengaruhi pemilihan responden adalah sebab di SMK Semanggang adalah lokasi tempat tinggal, perbezaan tempat tinggal iaitu di luar bandar untuk Seri Aman, latar sosio-ekonomi keluarga B40 yang kita kaji pendapatan pendapatan
sesuatu keluarga yang menyebabkan macam mana proses PNP ni boleh diajar secara online. Okey, dan kita pergi dapatan kajian yang kita perolehi. Data yang telah dikumpul telah dinilai dengan mentranslate tahap keberkesanan responden kepada nilai peratusan bagi menunjukkan kadar kepuasan dengan lebih jelas. Berikut merupakan indikasi yang telah digunakan. Yang pertama, tahap kepuasannya adalah sangat tidak setuju, iaitu 20%, tidak setuju 30%, dan neutral sederhana 50%, setuju 80%, dan sangat setuju adalah 100%. Atas faktor kesihatan dan keselamatan soalan kajian selidik ini telah diedar melalui perkongsian link kepada responden melalui Google Form. Dan responden pelajar dan pensyarah Politeknik Kuching Sarawak. Kita lihat responden pelajar dari Politeknik Kuching Sarawak, kita lihat yang secara umumnya melihat graf dalam Raja 1 menunjukkan kebanyakan capaian internet adalah yang sederhana, selari dengan kadar kepuasan kemudahan infrastruktur jalan raya di kawasan mereka. Selain itu, mengikut kiraan min adalah 55% bagi liputan internet dan 62% bagi kadar kemudahan jalan raya. Okey, graf kadar efektif sesi pengajaran terhadap input yang diterima oleh pelajar, di mana kebanyakan pelajar berpendapat tahap efektif sesi pengajaran adalah di tahap sederhana, selaras dengan kadar tahap kejelasan objektif yang mampu dicapai semasa sesi pengajaran di atas talian berlangsung. Manakala catatan min kadar efektif sesi pengajaran mencatatkan sebanyak 59% kadar input diterima adalah 58 bagi pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Melalui graf keberkesanan liputan telekomunikasi dengan kemajuan infrastruktur jalan raya pengajar, kita boleh lihat di sini, melalui maklumat yang di atas ini, jelas menunjukkan bahawa kemudahan infrastruktur jalan raya di sesuatu tempat sangat mempengaruhi terhadap kadar kepuasan liputan telekomunikasi. Secara umumnya melihat graf dalam rajah 3 menunjukkan kebanyakan capaian internet adalah di kadar yang baik, iaitu 80% selari dengan kadar kepuasan kemudahan infrastruktur jalan raya di kawasan kediaman mereka. Selain itu, mengikut kiraan min, 72% bagi liputan internet dan 78% bagi kadar kepuasan kemudahan jalan raya di kawasan kediaman pensyarah yang kebanyakan berada di Bandar Kuching. Maksudnya di Bandar Kuching, dia kepuasan untuk capaian internet adalah tinggi. Okay. Kebanyakan pengajar berpendapat tahap efektif sesi pengajaran adalah tahap sederhana, selaras dengan kadar kejelasan objektif yang mampu dicapai semasa sesi pengajaran di atas talian berlangsung. Manakala catatan min kadar efektif sesi pengajaran mencatatkan sebanyak 72%, manakala kadar input diterima adalah 60% bagi pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Okey. Sementara responden pelajar dan guru SMK Simanggang,
Cuba kita lihat graf keberkesanan liputan telekomunikasi dengan kemajuan infrastruktur jalan raya di Sri Aman. SMK Sri Aman Semanggang merupakan contoh untuk kadar kepuasan liputan. Kalau kita lihat yang liputan coverage yang berada di Sri Aman adalah macam ini, dan kadang-kadang kawasan yang berhampiran dengan bandar boleh menerima coverage ataupun PNP dengan baik, tetapi pelajar-pelajar yang berada jauh, sebab Sri Aman merupakan bahagian yang Semanggang ni banyak bahagian yang di luar-luar bandar, pelajarnya ada tempat yang tiada sungai, tiada penghubung jalan raya yang baik, menggunakan sampan dan sebagainya, dan agak jauh daripada sekolah. Dan kita lihat kadar kepuasan kemudahan jalan pun bermasalah di sini, dan kita lihat rantai jalan raya pun kepuasannya tidak semua jalan ataupun kampung bukan kemudahan jalan raya mudah dihubungkan di Sri Aman, di Semanggang. Okay. Sekarang kita lihat graf kadar efektif sesi pengajaran input yang diterima oleh pelajar. Kalau kita lihat yang biru ni, yang warna biru kadar efektif sesi pengajaran. Sesi pengajaran di Semanggang, ianya adalah boleh dikatakan tidak semua tempat menerima dengan baik, dan ada di kalangan guru terpaksa pergi ke rumah pelajar untuk menghantar kerja rumah untuk mengajar pelajar. Dan masalah di sini, kadar input yang diterima oleh pelajar, kita boleh lihat di akhirnya ianya adalah tepu, seolah-olahnya ia dapat ke tidak pelajar boleh menerima pengajaran dengan berkesan dan input yang diterima oleh pelajar. Ini adalah effort daripada guru-guru. Kalau sekiranya guru tu memberi penekanan yang kuat kepada pelajar, jadi pelajar boleh menerima dengan baik. Graf keberkesanan liputan telekomunikasi dengan kemajuan infrastruktur jalan raya mengajar. Kalau kita lihat, semestinya untuk pengajar, ianya adalah mudah untuk pengajar guru-guru yang akses, tetapi tidak semudahnya kepuasan liputannya sebab ada halangan juga. Penghubung jalan raya yang agak terhad di Sri Aman juga, di luar bandar, dibandingkan di Politeknik yang berada di Bandaraya Kuching. Okay. Graf kadar efektif sesi pengajaran terhadap input yang diterima oleh pelajar ataupun pengajar, kita boleh lihat kadar efektif sesi pengajaran di sini. Okay, dibanding dengan kadar input diterima oleh pelajar, ianya agak tidak tally lah, kita sekata. Semestinya guru-guru memang ada line yang baik, internet yang baik, sebab mereka berada di kawasan yang hampir dengan bandar, dibandingkan dengan pelajar yang memang berada di kawasan long dan rumah panjang dan sebagainya. Okey, rumusan. Kita boleh lihat rumusan di sini. Apa yang dapatan yang kita bolehi pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi, Kementerian Telekomunikasi serta NGO yang berkaitan harus bekerjasama dalam merancang dan menambah baik infrastruktur digital bagi menambah baik liputan yang kualiti dan kualiti jalur lebar di negeri Sarawak. Manakala masalah ini juga berpunca daripada kemudahan akses jalan raya di daerah pedalaman di Sarawak, di mana kebincangan ini telah menghadkan capaian telekomunikasi di daerah-daerah kecil di dalam Sarawak. Contohnya di Miris,
dan di long dan sebagainya, capaian internet yang terhad dan tidak menyeluruh telah menimbulkan kesukaran kepada sesetengah pelajar untuk turut serta mengikut kelas mereka. Dalam menungkap arus globalisasi untuk menyusuri proses pembelajaran dalam alam maya ini, peranti mudah alih serta kemudahan komputer juga memainkan peranan yang amat penting bagi pengajar dan pelajar untuk mengakses dan turut serta menghadapi kelas mereka. Okey, dengan itu ianya lagi lancar untuk proses pengajaran. Kerjasama di antara para NGO serta pihak kerajaan juga amat dialu-alukan bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik dari golongan keluarga yang miskin juga haruslah ditingkatkan. Hal ini adalah kerana ia merupakan tanggungjawab kita bersama bagi memastikan kebajikan semua pelajar di Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak, sentiasa dipelihara serta dibantu dengan sewajarnya. Dengan ini, saya amat berbesar hati sekiranya cadangan yang kita ketengahkan ini dapat menambah baikkan dalam proses PNP pelajar kita. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membentang tajuk ini serta mengetengahkan masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak pelajar kita. Saya Siti Hawa binti Ismawi dari Politeknik Kuching Sarawak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.